First, untuk subtopik ayak, hampa kena tahu dulu structure ayak. For water, subtopic of water, you have to know first the structure of water. Okay, point pertama untuk structure ayak ialah, ni semua orang tahu, ayak mengandungi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ayak mengandungi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Water contains of two hydrogen atom and one oxygen atom. So itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau hampa tengok ayak ini dia ada sudut dia. Sudut di antara dua atom hidrogen dalam ayak ialah 100.4.5 darjah. Sudut di antara dua atom hidrogen dalam ayak ialah 100.4.5 darjah. So, the angles between two hydrogen atom is 100.4.5 degree. The angles between two hydrogen atom is 100.4.5 degree. Okay, itu poin kedua. Poin ketiga untuk struktur ayak ialah tiga atom ini tadi yang merujuk kepada dua atom hidrogen dan satu oksigen atom ini tadi, dia akan membentuk bentuk V lebang. Dia bentuk V lebang. Dia bukannya dalam garisan lurus. Aku ulang, poin ketiga, tiga atom dalam ayak ini dia akan membentuk V lebang, bukannya garisan lurus. The three atom form a wide V shape, not a straight line. The three atom form a wide V shapes, not a straight line. Itu poin yang ketiga. Okey, poin keempat untuk struktur ayak ialah, okey, hampa tahu ayak ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. So, dua atom hidrogen ini tadi, dia akan berkongsi elektron dengan satu atom oksigen. Dua atom hidrogen dalam ayak, dia akan berkongsi elektron dengan satu atom oksigen. Okay, two hydrogen atoms share electron with one oxygen atom. Two hydrogen atoms share electron with one oxygen atom. So, ada 4. Aku ulang balik. Yang pertama ialah ayak mengandungi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Water contain two hydrogen atoms and one oxygen atom. Poin pertama. Poin kedua, sudut di antara dua atom hidrogen ialah 100.4.5 darjah. The angles between two hydrogen atom is 104.5 degree. Itu poin kedua. Poin ketiga, tiga atom ini akan membentuk V lebang. Tiga atom ini akan membentuk V lebang, bukannya garisan lurus. The three atom form a wide V shape, not a straight line. Three atom form a wide V shape, not a straight line. Okay, poin keempat, dua atom hidrogen akan berkongsi elektron dengan satu atom oksigen. Dua atom hidrogen berkongsi elektron dengan satu atom oksigen. Two hydrogen atoms share electron with one oxygen atom. Two hydrogen atom share electron with one oxygen atom. Yang kelima ialah keketuban ayak. Keketuban ayak iaitu orang putihnya polarity of water. Polarity of water. Okey, ayak ni dia ialah molekul berkutub. Ayak ialah molekul berkutub. Apa itu molekul berkutub? Molekul berkutub ialah taburan elektron yang dikongsi tidak seimbang di dalam molekul ayak. Ayak ini ialah molekul berkutub. Apa itu molekul berkutub? Taburan elektron yang dikongsi tidak seimbang dalam molekul ayak. Water is a polar molecule
due to the unequal distribution of shared electron. So, oksigen dalam air yang ini dia lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan hidrogen. Oksigen dalam air lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan hidrogen. Oksigen is more electronegative than hydrogen. Oksigen is more electronegative than hydrogen. So, justru itu, kawasan yang berdekatan dengan atom oksigen, mempunyai cas separa negatif. Kenebuh lambda negatif melambangkan cas separa negatif. Aku ulang, kawasan yang berdekatan dengan atom oksigen, dia mempunyai cas separa negatif. Manakala kawasan yang berdekatan dengan hidrogen pula mempunyai cas separa positif. Kawasan yang berdekatan dengan atom oksigen mempunyai cas separa negatif. Manakala kawasan yang berdekatan dengan hidrogen mempunyai cas separa positif. Kena letak lambda negatif pada kawasan oksigen, kena letak lambda positif pada kawasan hidrogen. The region near the oxygen atom has a partial negative charge, and the region near the hydrogen atom has a partial positive charge. The region near the oxygen atom has a partial negative charge, and the region near the hydrogen atom has a partial positive charge. Lambda negative represent partial negative charge, lambda positive represent partial positive charge. So, ikatan kovalen dalam ayat ini kita panggil sebagai ikatan kovalen berkutub. Ikatan kovalen dalam ayat ialah ikatan kovalen berkutub. The covalent bond in water is a polar covalent bond. The covalent bond in water is a polar covalent bond. Okey, aku ulang untuk kekutuban ayak. First, hampa kena tahu ayak ini ialah molekul berkutub. Apa itu molekul berkutub? Taburan elektron yang dikongsi tidak seimbang dalam molekul ayak. Water is polar molecule due to unequal distribution of shared electron. Okay, oksigen dia lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan hidrogen. Oksigen is more electronegative than hydrogen. The kawasan berdekatan dengan atom oksigen mempunyai cas separa negatif, lambda negatif. Manakala kawasan yang berdekatan dengan hidrogen mempunyai cas separa positif, lambda positif. The region near the oxygen atom has a partial negative charge, and the region near hydrogen atom has a partial positive charge. Ikatan kovalen dalam ayat ialah ikatan kovalen berkutub. The covalent bond in water is a polar covalent bond. Seterusnya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Hydrogen bond. Hydrogen bond. So, apa itu ikatan hidrogen? Okey, ikatan hidrogen dia terbentuk apabila atom hidrogen tertarik kepada satu atom yang mempunyai keelektronegatifan yang kuat. Dalam konteks air ialah atom oksigen. Tapi fosforus, nitrogen pun adalah salah satu atom yang mempunyai keelektronegatifan yang kuat. Tapi dalam merujuk kepada situasi air ini, dia terbentuk, ikatan hidrogen terbentuk bila tertarik kepada atom oksigen. Aku ulang. Ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen tertarik kepada satu atom yang mempunyai keelektronegatifan yang kuat, iaitu merujuk kepada oksigen. Hydrogen bond is formed when a hydrogen atom is attracted to another strongly electronegative atom. Hydrogen bond is formed when a hydrogen atom is attracted to another strongly electronegative atom. Okey, dalam ayat, cas separa positif atom hidrogen
dia akan tertarik kepada cas separa negatif atom oksigen satu lagi molekul ayak yang berdekatan. Okey, hampa tahu kan? Hidrogen dia ada cas separa positif, oksigen dia ada cas separa negatif. So dalam ayak, cas separa positif atom hidrogen, satu molekul ayak, dia akan tertarik kepada cas separa negatif atom oksigen, satu lagi molekul ayak yang berdekatan. Orang putihnya, in water, a partial positive hydrogen atom of one water molecule is attracted to the partial negative oxygen atom of nearby water molecule. In water, a partial positive hydrogen atom of one water molecule is attracted to the partial negative oxygen atom of nearby water molecule. So, maknanya satu molekul ayak boleh membentuk 4 ikatan hidrogen dengan molekul ayak yang lain. Maknanya, satu molekul ayak boleh membentuk 4 ikatan hidrogen dengan molekul ayak yang lain. So, each water molecule can form hydrogen bond with up to maximum 4 other water molecule. So, each water molecule can form hydrogen bond with up to maximum 4 other water molecule. Okay, tetapi sebenarnya ikatan hidrogen ini dia lebih lemah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen. Ingat ikatan hidrogen ini dia lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Tetapi dia cukup kuat untuk memegang molekul ayak. Dia cukup kuat untuk memegang molekul ayak. Hydrogen bond are weaker than covalent bond, but they are strong enough to hold water molecule together. Hydrogen bonds are weaker than covalent bond, but they are strong enough to hold water molecule together. So, aku ulang balik pada awal. Hydrogen bond, ikatan hidrogen, ingat macam mana dia terbentuk? Ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen tertarik kepada satu atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, yang kuat. Dalam ayat ni merujuk kepada atom oksigen. Okay, hydrogen bond is formed when a hydrogen atom is attracted to another strongly electronegative atom. So, pernah ingat dalam ayak, cas separa positif atom hidrogen, dia satu molekul ayak, dia akan tertarik kepada cas separa negatif atom oksigen, satu lagi molekul ayak yang berdekatan. In water, a partial positive hydrogen atom of one water molecule is attracted to the partial negative oxygen atom of nearby water molecule. So, maknanya satu molekul ayak boleh membentuk 4 ikatan hidrogen dengan molekul ayak lain. So, each water molecule can form hydrogen bond with up to maximum 4 with other water molecule. Dan yang paling penting ialah apa kena tahu juga, ikatan hidrogen ini lebih lemah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, tetapi cukup kuat untuk memegang molekul ayak. Hydrogen bond are weaker than covalent bond, but they are strong enough to hold water molecule together. Okey, lukis dulu satu molekul ayak. Okey, satu molekul ayak. Okey, pastikan dekat oksigen atom tadi letak lambda negatif. Atom hidrogen lambda positif. Lepas tu, dekat atom hidrogen dia akan tertarik pada oksigen. Satu lagi molekul ayak membentuk ikatan hidrogen. Okey. Lepas tu satu lagi atom hidrogen akan tertarik kepada satu lagi oksigen atom, satu lagi molekul ayak. Ada 2 molekul ayak. Okey, oksigen atom ke atas tu dia akan tertarik kepada atom hidrogen, satu lagi molekul ayak. Dan last sekali, dia akan oksigen atas tu dia akan tertarik kepada satu lagi atom hidrogen molekul ayak yang lain. Maksudnya satu molekul ayak dah boleh bentuk 4 ikatan hidrogen dengan 4 molekul ayak yang berlainan. Labelkan itu ialah hydrogen bond dan kena label juga
covalent bond. Itulah cara nak lukis, bagaimana nak lukis struktur ayak.